Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kita sambungan untuk subtopik 1/4. Masih lagi subtopik 1/4, tapi jangan risau, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. So, lepas ni kita masuk subtopik 1.5 pula. Alright. So, subtopik 1.4 kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, subtopik 1/4 bahagian terakhir. Apa dia yang kita nak belajar? Membuat anggaran pengukuran. Okey, membuat anggaran pengukuran. Jadi kalau awak ingat, awak dah set nota 1 sampai 7. Okey, ni yang terakhir lah, nombor 8. Okey, nombor 8. Baik, macam mana nak membuat anggaran pengukuran? Okey, dan kenapa kita nak buat anggaran pengukuran? Okey, ada masanya, ada situasinya di makmal, kita tak ada radar untuk mengukur yang sesuai, radar yang sesuai untuk membuat pengukuran. Okey, itu ada pada situasi yang mungkin berlaku. Ataupun kita mendapat suatu benda, suatu objek yang kita tak boleh ukur mengikut situasi biasa dengan alat radar yang biasa. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita akan membuat anggaran. Okey, ini adalah benda yang awak perlu buat. Dan sebenarnya saya rasa sekolah rendah dah belajar. Okey, sama ada ingat ataupun lupa. Itu sahaja. Okey, dah belajar sebenarnya. Baik. So, hari ni ada 4 benda yang kita boleh buat anggaran. Okey, kita boleh membuat anggaran. Okey, apa yang kita boleh buat anggaran? Yang pertama panjang, yang kedua luas, yang ketiga jisim, yang keempat namanya isi padu. Baik. Macam mana cara nak membuat anggaran panjang? Okey, katakan macam ni situasinya. Okey. Situasinya begini. Saya kata, baik, para pelajar, saya nak awak ukur berapakah panjang whiteboard ini. Okey, berapakah panjang whiteboard ini? Okey, dalam situasi biasa, kalau kita ada pita pengukur, tahu pita pengukur? Okey, kalau kita ada pita pengukur, kita akan ambil pita pengukur, kita perlu panjang. Okey, ukur panjang. Okey, settle. Alright. Tapi, katakanlah tak ada pita pengukur. Macam nak buat? Okey, pita pengukur tak ada. Okey, macam mana nak selesaikan masalah ini? Ini yang awak nak belajar. Okey, lepas ni saya akan suruh awak buat kat rumah. Tengok baik-baik. Okey, sekarang kita boleh gunakan apa yang kita ada dalam kotak pensel untuk membuat anggaran panjang. Okey, katakan kita nak ukur panjang whiteboard panjang whiteboard ni, papan putih ni, tapi tak ada pita pengukur. Okey, apa nak buat? Okey, situasi dia macam tu kan. Okey, tengok Okey, mula-mula awak ambil apa yang ada. Awak ada pembaris, awak ada pensel. Okey, awak pun ambil lah pembaris ni. Awak gunakan pembaris ni untuk mengukur panjang pensel. Okey, let's say awak ukur satu pensel Okey, ukur-ukur. Katakanlah awak kata panjang dia, cikgu, panjang dia 15 cm. Okey, 15 cm. Alright. So dah tahu dah panjang dia 15 cm. Okey, sekarang macam mana nak gunakan pensel ni untuk mengukur panjang papan putih? Okey, so awak pun buat macam ni. Letak kat sini. Okey, letak kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Okey, saya ulang Letak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katakanlah awak dapat berapa tahu? Berapa kali panjang pensel? Katakan awak dapat 8 kali. Okey, 8 kali panjang pensel. Okey, 8 panjang pensel. Jadi satu pensel panjang dia 15 cm kan? Jadi 8 darab 15 cm. Macam tu. So dapat berapa? Sama dengan berapa? Ni kira sendiri. Okey, jadi jawapan yang awak dapat kat sini itulah panjang papan putih. Faham? Jadi kita gunakan apa yang ada. Tak ada silinder penyukat pula. Tak ada pita pengukur pun boleh ukur. Okey, tak ada masalah. Okey, ukur je lah. Alright. Baik, itu yang pertama, ukur panjang. Senang kan? Senang.
Saya tengok muka awak, saya tahu muka awak semua muka orang budak dah pandai. Okey? Okey, senang sangat. Okey, sekarang luas. Macam mana nak kira luas? Okey, luas ni sebenarnya kita ada dua jenis objek lah, dua jenis objek. Yang pertama kita panggil sebagai objek yang mempunyai bentuk sekata. Yang kedua kita panggil objek yang mempunyai bentuk tidak sekata. Baik, apa beza objek bentuk sekata dengan objek bentuk tidak sekata? Baik, ini kertas. Okey, kertas. Okey, jadi dia ada bentuk segi empat kat sini. Ini dipanggil sebagai bentuk sekata. Okey, bentuk sekata. Bentuk tak sekata macam mana? Okey, bentuk tak sekata, contohnya awak ambil sehelai daun. Okey, ambil sehelai daun. Ni daun ni. Kalau awak tak tahu ni daun ni. Awak ambil sehelai daun. Okey, so daun itu dipanggil sebagai bentuk tidak sekata. Okey. So, kalau bentuk sekata, kita nak gunakan cara apa nak ukur luas? Kita gunalah formula luas yang awak dah belajar sekolah rendah, betul? Macam mana nak kira luas sekolah rendah? Panjang darab lebar. Katakanlah whiteboard ni panjangnya katakan 100 cm panjang, lebar ni katakan 70 cm, 100 darab 70 awak dapatlah itu luas. Betul? Senang kan? Okey, so saya tak nak kita panjang-panjang. Awak semua dah pandai, tengok muka dah tahu. Muka-muka pandai belaka. Baik, saya nak fokus kat sini. Bentuk tidak sekata. Kalau dapat bentuk tidak sekata, macam mana nak buat? Boleh guna tak formula panjang darab lebar? Boleh tak? Tak boleh? Okey, so tak boleh guna formula. Nak guna cara apa? Okay, dengar baik-baik. Okay, awak nampak tak kotak-kotak merah ni? Kotak-kotak merah tu apa? Kotak-kotak merah ni ialah, nanti jangan tak tahu pula. Kotak merah ni ialah kertas graf. Okey, kertas graf. Jadi, bila awak nak ukur luas objek yang mempunyai bentuk tidak sekata, okey, tidak sekata, awak akan menggunakan kertas graf. Okey, kertas graf tahu kan? Okey. Kertas graf ni, kotak dia, setiap kotak itu dia punya panjang lebar dia 1 cm 1 cm. Okey. Jadi satu kotak ni keluasan dia adalah 1 cm persegi. Okey. Jadi macam mana cara nak ukur keluasan objek yang mempunyai bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf? Tengok baik-baik. Sekarang awak kena kira kawasan yang diliputi oleh kertas graf oleh bentuk objek yang awak nak ukur. Okey. Katakan yang warna biru bentuk ni adalah bentuk daun. Ini bentuk daun yang kata tak tahu pula nanti. Nanti kata apa lah cikgu tu lukis. Ni daun. Okey. So, awak nak kira macam mana? Awak kena kira kawasan kotak ini yang diliputi oleh daun ini, yang ditutup oleh daun ni, yang keluasannya mesti separuh, okey, separuh ataupun lebih separuh ataupun sepenuhnya kotak itu kena tutup. Faham tak ni? Okey, kita tengok Okey, tengok yang ni, kotak yang pertama sini. Okey, kotak yang pertama sini dia ditutup oleh daun. Dia daun. Okey, ni kotak pertama Okey, so kotak pertama ni dia bukan sepenuhnya kena tutup. Ada sikit tak kena tutup atas ni kan? Sikit dia tak kena. Tapi keluasan ni lebih pada separuh. Jadi yang ini kita kira sebagai 1. Okey, 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Okey. Saya tunjuk dulu 1, 2, 3. Okey, yang atas ni, atas kecil ni nak kira tak? Tak. Sebab apa? Dia yang atas ni tak sampai separuh. Faham? Tak sampai separuh kita tak nak. Kita nak separuh dan lebih. Okey, ni tak nak. Yang ini tak nak. Yang ini tak nak. Yang ini pun tak nak sebab tak sampai separuh. Nampak? Okey, sekarang kita tengok sini pula. 1, 2, 3 dah kira Ni tak mau. Yang ini pula. Okay. Yang ini pun tak nak sikit sangat. Yang ini. Yang ini lebih separuh tak? Ya, lebih separuh. 4. Ini sepenuhnya 5. Ni 6. Ni 7. Ni nak kira tak? Ini kira tak? Tak
kira. Sebab apa? Tak sampai separuh. Okey, ni kira tak? Kira. 8 ni, 9 ni, 10 ni, 11. Yang ini kira tak? Ujung ni. Kira tak? Tak. Tak sampai separuh. Ini pula 12. Ini 13, 14. Ni kira tak? Kira. Sebab lebih separuh. 15. Okey? Okey, bawah ni kira tak? Kira tak? Tak. Sebab tak sampai separuh. Ni tak juga. Ini pun tak juga. Jadi, sekarang kita sudah pun menganggar luas bagi daun ini dengan menggunakan kertas gerak. Jadi, berapakah keluasan keluasan daun ini sekarang? Keluasannya ialah 15 sampai 15 kan? Sentimeter persegi. Senang? Senang kan? Senang. Tengok muka awak pun saya tahu. Muka budak-budak pandai. Okey? So ingat, bila separuh, lebih pada separuh ataupun sepenuh kotak, kita kira 1. Kurang separuh, tidak dikira. Okey. So kita dah belajar cara nak menganggar panjang dan nak menganggar luas. Sekarang macam mana nak menganggar jisim. Okey, menganggar jisim. Okey. Katakanlah saya tanya awak. Saya kata pada awak, semua pelajar, saya nak awak kira jisim, okey, kertas. Ni, sehelai kertas ni. Okey, kita ada buku kat sini. Saya kata kira jisim sehelai kertas daripada buku teks awak. Awak rasalah, okey, ni kita ada penimbang ni ada penimbang. Awak rasa kalau kertas sehelai ni awak letak atas penimbang, bergerak tak agaknya penimbang tu? Bergerak tak? Tak kan? Tak gerak. Okey? So, ambil sehelai kertas, letak atas penimbang ni, jarum ni tak akan bergerak. Dia buat tak tahu je kat awak. Kan awak syok sendiri je letak sehelai kertas. So, macam mana nak kira? Okey, ini situasinya. Okey? Nak ukur jisim sehelai kertas daripada sebuah buku. Apa nak buat? Okay. Mula-mula awak ambil buku ni, buku ni awak letak atas penimbang. Letak atas penimbang. Letak. Lepas tu awak pun ambil bacaan. Okey. Letak, ambil bacaan. Okey. Konon. Dia punya bacaan konon 100 gram. Contoh. Okey, lepas tu awak pun tengok. Buku ni, katakan contoh, ada 100 helai muka surat. Ingat 100 helai muka surat. Okay, 100 helai muka surat. Okey. Buku seberat 100 gram dengan 100 helai muka surat. Jadi, berapakah jisim sehelai kertas? Awak nak kena buat apa? Ambillah 100 tadi, berat dia punya jisim 100 gram. Bahagikan dengan 100 helai. Okey, 100 gram bahagi dengan 100 helai kertas. Jadi, awak akan dapat berapakah jisim sehelai kertas. So, dapatlah 1 gram. Senang? Allah, senang kan? Ya Allah, senangnya sains kan? Menyesal awak tak belajar sains daripada sekolah rendah bersungguh-sungguh kan? Baru tahu, ya Allah, senang sains kan? Senang. Okey, sekarang yang terakhir, isi padu. Okey, sama juga macam luas ya. Isi padu ni kita ada dua situasi. Objek yang sekata dengan objek yang bentuk tak sekata. Okey, kalau objek bentuk sekata, contoh macam ni bongkar kayu. Kalau berconteng-conteng tu, kalau awak ternampak, maafkan saya. Ni anak saya punya mainan saya ambil. Okey, kalau macam ni, bentuk sekata kita panggil So, kita nak ukur dia punya isi padu, kita gunalah formula dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Ni panjang, kan? Ni panjang. Ni lebar. Ni ketinggian ni, betul? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Dapatlah isi padu. Okey, ini untuk bentuk sekata. Katakan awak diberi bentuk tak sekata. Contoh ni macam wisil. Pun anak saya punya, saya curi. Okey? Wisil ni. Macam mana awak nak ukur? Macam mana awak nak ukur panjang dia? Nak ukur lebar, tinggi macam mana? Tak boleh kan? Tak boleh guna formula. So, bila tak boleh guna formula, kita gunakan satu kaedah. Saya rasa sekolah rendah dah belajar. Saya rasalah. Nama kaedah itu ialah kaedah sesaran air. Okey, anak saya depan saya yang tengah membaca
bantu saya merekod ni pun dia nak mengangguk. Maknanya dah belajar lah tu. Yang ini pun anak saya kata dah belajar. Dia ngangguk. Yang ini pun dah belajar. Pun dia angguk. Okey? So jangan nak tipu saya kata tak belajar. Saya ni cuma ulang sahaja. Okey? Baik, kaedah sesaran air. Macam mana cara nak buat? Okey. Kita gunakan silinder penyukat. Okey. Silinder penyukat, nak ambil bacaan kita kena letak atas meja. Kalau saya letak atas meja kan awak tak nampak. So saya pegang macam ni. Anggapkanlah tangan saya ni meja. Konon-konon. Ni meja ni. Ni apa? Meja. Letak. Hari tu saya dah ajar awak untuk mengelakkan ralat parallax ataupun ralat rawak. Mata dengan kedudukan meniskus, air tu mesti selari. Macam ni Bukan daripada atas, bukan daripada bawah. Dia mesti selari. Okey? Selari barulah tak berlaku ralat parallax ataupun ralat rawak. Okey. Sekarang awak ambil bacaan mula-mula. Okey? Ambil dulu berapakah isi padu air di awal eksperimen. Ini dipanggil isi padu air di awal eksperimen. Ini situasi A. Okey, situasi A. Saya guna air merah supaya awak nampak. Okey? Okey. So situasi A, awak masukkan air ke dalam silinder penyukat, kemudian awak ambil bacaan. Okey, konon-konon. Ni konon-konon konon-konon. Bacaan dia konon-kononnya ialah katakan ni situasi A. Saya kasih katakan bacaan dia kat sini Konon-konon 30. Okey, konon-konon 30. Okey, 30. Okey, 30. Konon-konon Lepas tu saya ambil lah whistle anak saya tadi. Awak tengok. Sekarang awak tengok betul-betul Bila saya masukkan whistle ni, awak rasa air ni aras dia akan naik ke turun? Naik ke turun? Naik lah kan? Itu budak kecil pun tahu. Kalau tak tahu, awak malu kerajaan Malaysia. Okay, ambil whistle ni, awak jatuhkan dalam dia. Begitu. Nampak air dia naik? Okey. Ini adalah situasi B. Okey, dalam contoh saya ni saya tulis batu. Yang kat sini whistle. Okey. So, bila kita masuk je air pun naik. Okey, katakanlah bila air naik tu, bila air naik tu, awak kena buat bacaan sekali lagi. Tengok. Selari selari. Okey. Katakanlah sekarang bacaannya tadi 30 awal-awal 30 sebelum awak masukkan whistle. Selepas masuk, katakan sekarang bacaannya awak tengok tengok bacaan dia katakan jadi 35. Okey, 35. Jadi isi padu whistle berapa? B tolak A. Maksudnya 35 sini tolak dengan 30. Jadi berapa jawapan dia? 5. Okey, 5. Jadi itulah isi padu. 5 cm padu. Okey, itulah isi padu dia. Okey, senang tak? Okey, alright. Itu sahaja yang saya nak ajar awak. Jadi nota 1 sampai 7 dah salin. Ini nota yang ke-8. Okey, yang ke-8. So awak salin 1 sampai 7. Lepas tu awak photostat kertas kan? Saya suruh awak photostat. Muka surat 19 sampai 24 awak dah tampal. Okey, so nombor 8 selepas tu lah. Okey, selepas kertas yang awak tampal tu nombor 8 ini. Okey, salinlah sampai habis ni. Alright. Jadi nota yang ini sahaja nombor 8. Baik. Ini saya nak awak buat eksperimen di rumah. Faham? Alright. Apa nak buat kat rumah Apa nak buat? Ini eksperimen yang awak kena buat kat rumah tau. Okey, eksperimen senang je. Okey, aktiviti 1+9 membuat anggaran pengukuran. Okey, membuat anggaran pengukuran. Baik, macam mana nak buat anggaran pengukuran? Okey, kita ada 4 aktiviti. Okey, ada 4 aktiviti. Aktiviti pertama membuat anggaran panjang. Okey. Kalau yang ini tadi saya tunjuk ke awak cara nak ukur panjang whiteboard kan, papan putih ni. Okey, sekarang awak akan buat aktiviti ni membuat anggaran panjang meja di rumah awak. Meja mana terpulang kepada awak. Tapi awak guna cara yang sama. Jadi setiap pelajar akan dapat jawapan yang berbeza. Takkanlah rumah awak dengan rumah kawan awak sama panjang kan meja dia. Mustahil lah kan. Okey, jadi berapa pun jawapan awak dikira betul. Tak kisah. Okey. Untuk aktiviti B pula membuat anggaran luas. Jadi awak gunakan kaedah yang sama begini. Okey, guna kaedah yang sama. Daun tu gambar dah dilukis. Awak cuma nak kira sahaja.
Aktiviti ketiga kita buat anggaran jisim. Okey, anggaran jisim. Okey, membuat anggaran jisim, awak boleh baca kat situ arahan dia. Okey, ini kalau awak ada penimbang di rumah. Kan mak awak buat kek, kakak awak ke buat kek, ataupun adik awak rajin buat kek. Okey, ataupun awak sendiri yang buat kek. Okey, kalau awak ada penimbang ni, awak gunakanlah dia. Okey, gunakanlah dia. Okey. Kalau tak ada penimbang, kalau tak ada penimbang, tak ada, tak payahlah menyusahkan diri awak. Okey? Tak ada, tak payah. Biarlah kosong. Okey, untuk aktiviti yang C, menganggar jisim. Okey? Tak payahlah. Okey, awak terus pergi ke aktiviti D. Okey, aktiviti D yang ini awak rasa mustahil juga kan untuk awak ada silinder penyukat kat rumah. Kan? Okey, jadi aktiviti C, kalau ada penimbang, awak guna penimbang. Kalau tak ada, awak salin je yang ini. Okey, buat yang ini. Okey, kalau aktiviti D pun sama, awak tak ada silinder penyukat kat rumah kan? Awak salin je lah yang ini, macam saya buat ni. Okey, macam tu je lah. Okey, so salin je lah jawapan ni. Alright. Lepas tu, muka surat 14 tadi, muka surat 15. Okey, bawah ni perbincangan ni awak buatlah. Okey, perbincangan ni awak selesaikan. Okey, so itu sahaja kerja kita, nota. Kemudian buku SPS, buku surat 14 dan 15. Itu sahaja. Ingat, hari ni hari Isnin. Hari Rabu awak kena datang ke sekolah untuk menghantar buku. Saya nak buku ni. Okey, saya nak buku ni. Dan saya juga nak buku nota. Dan pastikan sebelum awak hantar, jadilah pelajar yang bertanggungjawab. Siapkan semua kerja. Okey, bila awak hantar buku kosong kepada saya, buku yang tak siap itu menunjukkan awak tidak menghormati saya sebagai guru. Okey, awak kena ada perasaan malu bila menghantar kerja yang tak siap ataupun tak sempurna. Okey, bertanggungjawab. Okey, hormat saya sebagai guru awak. Okey, itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin.